Belum cukup puas, aksi Liga Super membabitkan pertembungan antara pasukan Selangor FC dan Terengganu FC, menyaksikan skuad penyu menewaskan pasukan tuan rumah 0-2, di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya, Selangor pada Rabu. Kedua-dua pasukan bermula garang dalam usaha membuka jaringan, namun, beberapa percubaan yang dilakukan gagal menepati sasaran selain berjaya dikekang benteng pertahanan lawan masing-masing. Kelalaian benteng Selangor akhirnya mengundang padah apabila TFC berjaya membuka tirai jaringan selepas sepakan deras dari luar kotak penalti. Habib Harun sekaligus menghukum penjaga gol Selangor, Samuel Somerville pada minit ke-13. Gol pertama itu mencetus semangat skuad penyu apabila menjaringkan gol kedua pada minit ke-39 selepas bola hantaran Faisal Halim tepat kepada Manuel Ott terus menolak kemas bola menewaskan Somerville. Dengan kemenangan itu, rata-rata penyokong Terengganu berpuas hati dengan persembahan skuad penyu tetapi mereka mahukan pihak pengurusan menambah baik segera kekuatan pasukan dengan membawa 4 pemain import baharu musim depan. Di laman sosial, berikut merupakan 4 pemain import impian penyokong TFC ketika saingan musim baharu kelak. Pertama, Ipedayo Olusegun, dari pasukan Melaka United. Pro bagi Ipedayo adalah, beliau merupakan pemain import yang mempunyai pengalaman luas dalam Liga Malaysia, dan menjadi pemain paling berbisa di hadapan gawang gol. Pada musim 2021 bersama Selangor FC, menjadi detik terbaiknya di Liga Malaysia selepas berjaya meledak 25 jaringan, sekaligus menjadi pemain pertama memecahkan rekod 23 gol yang dipegang Muhammad Ada pada musim 2017. Penyerang berusia 31 tahun itu, sudah mewakili 3 pasukan dalam Liga Malaysia, iaitu, Felda United, Melaka United, serta Selangor FC, dan ini menjadi kelebihan buat pasukan TFC, kerana pastinya Ipedayo sudah dapat menyesuaikan diri dengan negara ini. Musim ini bersama Melaka United, Ipedayo sudah menjaringkan 7 gol dalam 11 perlawanan Liga Super. Kontranya pula adalah, masalah tuntutan kenaikan gaji yang tinggi, dikatakan menjadi punca utama mengapa kontrak penyerang import berusia 31 tahun itu tidak lagi disambung skuad Gergasi Merah musim ini. Jika pihak pengurusan mahu mendapatkan khidmat penyerang kelahiran Nigeria Bahrain itu, mereka harus mengeluarkan dana yang besar bagi membawa pemain ini ke negeri Terengganu Darul Iman. Kedua, Pak Teh Su, dari pasukan Sabah FC. Pronya adalah, satu lagi nama yang bermain di bibir peminat Terengganu FC adalah, Pak Teh Su, yang lebih dikenali sebagai Pak Karim, dalam kalangan peminat fanatik The Rhinos. Pemain berusia 33 tahun, kelahiran Korea Selatan itu, beraksi sebagai pemain tengah bagi pasukan Sabah FC. Dia mula dikenali apabila jaringan sepakan percumanya buat Sabah ketika menentang PJ City FC sebelum ini pula di media sosial. Pada musim ini, Teh Su berjaya menyumbang 6 gol daripada 14 perlawanan. Kontranya pula adalah, Teh Su merupakan pemain import paling lama di Sabah, dan kemungkinan besar, dia berasa selesa di dalam pasukan itu, sekaligus tidak mahu berhijrah ke kelab lain musim depan. Ketiga, Sony Nordi, dari pasukan Melaka United. Pronya adalah, kapten pasukan Melaka United dari Haiti itu, mempunyai kelebihan menghasilkan gerakan serangan berbahaya dari bahagian sayap. Selain sayap kanan, pemain yang terkenal dengan panggilan Magician dalam kalangan penyokong MUFC itu, juga berupaya bermain di posisi sayap kiri. Meskipun berusia 33 tahun, Norda memiliki ketahanan stamina yang kuat, serta tidak berdepan masalah untuk bermain selama 90 minit. Kontranya pula adalah, Terengganu FC mungkin tidak mampu untuk mendapatkan Norda atas faktor kewangan. Ini kerana sebelum ini, 2 gergasi kelab bola sepak tempatan, Selangor dan Kedah, juga tidak dapat mengikat pemain tersebut dipercayai angkara harganya yang melambung. Dan keempat, Vincent Bikana, iaitu, dari ejen bebas. Pronya adalah, kelebihan dimiliki Vincent Bikana, dalam mempertahankan benteng pertahanan daripada dibolosi, sememangnya diakui sejak pemain kelahiran Kamerun itu mula menyarung jersey Terengganu pada musim 2013 hingga 2016. Pihak pengurusan juga dapat menjimatkan dana kewangan bagi menandatangani pemain itu kerana, dia kini sedang dalam status ejen bebas.
Bicana juga mempunyai pengalaman luas, kerana berjaya meluaskan karier bola sepaknya di negara Eropah, Amerika Selatan dan Asia. Kontranya pula, walaupun kental dalam pertahanan, Bicana dikenali antara pemain yang selalu melakukan silly mistake ketika mengemudi benteng pertahanan. Dia juga sudah lama tidak beraksi dalam mana-mana perlawanan, selepas tidak menyambung kontrak bersama pasukan Michelin, jadi mungkin akan memberi kesan negatif dari segi permainannya jika bersama TFC musim depan.